Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan narasumber kita pada pagi ini. Alhamdulillah di studio hari ini bukan hanya saya dan Mahira saja, tapi diserikan lagi dengan kehadiran seorang narasumber yang kita jemput ke studio, Yang Mulia Pangeran Siti Khadijah Pangeran Sulaiman, merupakan seorang pengarah, pejabat antarabangsa dan perhubungan awam Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Apa kata, untuk tidak membuang lebih banyak masa lagi, kita terus saya sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada Rampai Pagi, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, menyerikan lagi Rampai Pagi hari ini, dan sama-sama tadi bercerita ni puan, berkongsi mengenai dengan hari terbuka studi di Kupu SB tahun 2023 Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Jadi untuk memulakan sesi wawancara hari ini, apa kata Mahira, mungkin boleh diajukan barangkali Mahira soalan pertama, Mahira. Ya, jadi soalan pertama yang memang kita akan tanyakan, bila ni sebenarnya ni puan dan di mana, dan mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita, apakah objektif hari terbuka akan diadakan nanti. Baik. Silakan puan. Terima kasih Yang Mulia Tuan dan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sukacita disampaikan bahawa College University Perguruan Ugama Seri Begawan akan mengadakan hari terbuka ataupun lebih dikenali sebagai studi di Kupu SB, iaitu pada selama 2 hari, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, 4 hingga 5 Mac minggu ini. Dan insyaAllah ia bertempat di kampus College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Dan hari terbuka studi di Kupu SB ini ia akan bermula pada jam 8 pagi hingga 4 petang. Jadi antara objektif diadakannya hari terbuka atau studi di Kupu SB ini adalah yang pertama, untuk memberi pendedahan mengenai dengan secara umum mengenai dengan Kupu SB ini sebagai sebuah college universiti perguruan ugama di negara Brunei Darussalam. Jadi memang sinonimnya Kupu SB ini ia dikenali, kalau lihat pada sejarah, ia dikenali maktab perguruan dulu. Jadi kalau tanya guru-guru agama, perlindungan tani, nini-nini tani, sebut saja maktab perguruan, orang tahu. Betul. Jadi mudah-mudahan melalui hari terbuka studi di Kupu SB ini ia dapat memberikan lebih banyak maklumat mengenai dengan Kupu SB ini yang dahulunya sebuah maktab perguruan, sekarang sudah dinaik taraf menjadi sebuah college university yang berfokuskan kepada perguruan agama. Yang kedua ialah untuk memberi peluang secara khususnya pelajar-pelajar di peringkat sekolah mengenai dengan program-program akademik yang ditawarkan di Kupu SB. Dan objektif lainnya ialah untuk memberikan mengenai dengan program co-curriculum yang ada ditawarkan di Kupu SB, iaitu kegiatan-kegiatan di bawah co-curriculum yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Kupu SB sepanjang pengajian mereka di College University. Dan juga selain daripada itu, hari terbuka studi Kupu SB ini kita lihat sebagai satu platform yang memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi Kupu SB sendirilah untuk menunjukkan kemahiran keusahawanan mereka melalui expo-expo jualan yang akan diadakan pada hari terbuka tersebut. Jadi apa yang dapat dirumuskan ialah hari terbuka studi di Kupu SB ini ia merupakan satu wadah yang memberi peluang bagi fakulti-fakulti, pusat-pusat di Kupu SB untuk mempromosikan program-program, kursus-kursus yang ada di Kupu SB, dan pada masa yang sama memberi peluang kepada pelajar-pelajar, mahasiswa dan mahasiswi Kupu untuk berkongsi mengenai dengan achievement kegiatan yang telah dilaksanakan di Kupu SB, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya cukup bangga sekali ada penonton dan juga kepada Puan Pangeran Siti Khadijah apabila mengetahui perkembangan. Kalau kita kongsikan tadi, kalau dulu mungkin kalau tanya pada indung-indung kita ni, mungkin mereka lebih mengenali Kupu SB sebagai maktab perguruan, tapi dengan adanya perkembangan dari segi pendidikan di Kupu SB sendiri, di kolej maktab perguruan itu sendiri telah pun naik taraf sekarang menjadi College
Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Dan juga tadi ada Puan mengongsikan jadi Abang London mengenai dengan hari terbuka akan berlangsung pada 4 sehingga 5 hari bulan Mac, 1 dan juga hari Ahad 8 sehingga pada pukul 4 petang. Memang bertepatan jadi Puan, kata memikirkan keadaannya, situasi yang masa ni, anak-anak kita ni, adik-adik kita ni baru saja mendapat keputusan oleh A-level mereka dan sebagainya, mencari-cari tempat ke mana untuk melanjutkan pelajaran seterusnya. Mungkin ada yang ingin bertanyakan pada Puan, kalau teringin untuk menghadiri acara ini nanti, hari terbuka, apakah di antara yang dapat di antara pengisiannya barangkali pengisian dapat pada hari tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Tuan. Jadi sedikit pengisian mengenai dengan hari terbuka nanti. InsyaAllah pada hari Sabtu 4 hari bulan Mac nanti pada sesi sebelah paginya akan ada majlis perasmian. Perasmian Hari Terbuka KUPSB yang insyaAllah akan dihadiri oleh Yang Mulia Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, iaitu Rais KUPSB sendiri. Dan di antara pengisian di dalam Hari Terbuka atau studi di KUPSB adalah beberapa bus-bus ataupun petak-petak maklumat program akademik. Kalau program akademik itu fokus utamanya yang terdiri daripada fakulti-fakulti dan juga pusat. Yang ada juga pameran-pameran program co-curriculum mahasiswa dan mahasiswi KUPSB. Kita juga akan ada persembahan pentas, kongsi sama daripada beberapa agensi-agensi luar, terutama sekali yang berkaitan dengan keusahawanan, dan kita juga ada petak-petak jualan. Jadi dah laparlah kalau ke sana. Jadi jualan daripada mahasiswa dan mahasiswi KUPSB sendiri dan juga orang-orang persendirian, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara pengisian yang akan dikongsikan yang sudah pun dikongsikan tadi berkenaan hari terbuka bagi studi di KUPSB. Dan mungkin boleh dikongsikan sedikit mengenai dengan program akademik ini yang dinantikan oleh adik kita ni yang akan cuba untuk memohon nanti insya-Allah. Jadi apakah antaranya program akademik yang akan ditawarkan di College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan ini pun? Okey, terima kasih Puan. Jadi Anita ia punya highlightnya untuk hari terbuka studi di KUPSB nanti. Jadi para pengunjung boleh melawat petak-petak program-program akademik yang terdiri daripada fakulti dan juga pusat bertempat di Dewan Tarbiyah KUPSB, iaitu Dewan Utama College University. Jadi di sana bolehlah mengetahui lebih lanjut mengenai dengan apa program-program akademik, apa kursus-kursus, apa sijil-sijil diploma yang ada ditawarkan di KUPSB. Untuk makluman awal lah mengenainya, KUPSB mempunyai 4 fakulti utama. Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah, Fakulti Pendidikan dan yang terbaru ialah Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan. Jadi ia baru ditubuhkan pada tahun lepas, 2022. Dan selain daripada itu, fakulti-fakulti ini disokong juga oleh 6 pusat utama, iaitu yang pertama pusat bahasa yang menyelaras kursus-kursus bahasa, terutama sekali bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Kita juga ada pusat ilmu teras yang berfokuskan kepada Al-Quran dan juga kegiatan co-curriculum. Pusat pengajian lepas ijazah dan penyelidikan yang berfokuskan kepada kajian dan penyelidikan, terutama sekali bagi pelajar-pelajar pasca siswazah. Pusat kajian fiqh al-usrah iaitu berfokuskan kepada modul kursus kekeluargaan. Pusat penyelidikan dan pengajian jawi dan kitab turas, dan kita ada pusat pengkajian kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi inilah pusat-pusat yang menyokong fakulti-fakulti tadi yang saya sebutkan. Dan selain daripada itu, KUPSB juga ada menawarkan pelbagai program bidang akademik, dari peringkat program ijazah Dr. Falsafah dalam 6 bidang utama, iaitu Dr. Falsafah dalam bidang Usuluddin, Syariah, Sejarah dan Ketamadunan, dalam pendidikan Islam, Bahasa Arab dan kajian Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan program Sarjana
perguruan iaitu pada peringkat master. Dan juga ada diploma perguruan agama lepasan ijazah. Jadi ini adalah diploma yang dibukakan, ditawarkan bagi pelajar-pelajar yang memang sudah mempunyai background degree dan master dalam bidang mereka, tulen dan mereka ingin mendapatkan diploma dalam perguruan untuk membolehkan mereka untuk mengajar. Jadi mereka akan ambil diploma perguruan agama lepas ijazah ni. Okey. Dan seterusnya kita ada program sarjana muda iaitu pada peringkat bachelor, diploma tertinggi perguruan agama pada peringkat HND. Dan seterusnya kita ada program pengajian dalam bidang pengkhususan. Jadi ini ia di luar daripada skop perguruan dan pendidikan, ia lebih kepada bidang khusus. Sebagai contoh, diploma pengajian seni Al-Quran, kitab turas, pengurusan dan pentadbiran sekolah atau pengkhususannya. Okay. Dan selain daripada itu, KUPSB juga menawarkan beberapa program lainnya, sebagai contoh twinning program, program berkembarnya di bawah Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan. Jadi ia adalah kerjasama bersama KUPSB dengan universiti luar negara. Itu dibukakan bagi pelajar-pelajar pada peringkat program sarjana muda, bachelor, degree bachelor. Okay, dan selepas itu kita juga ada menawarkan minor. Pendidikan Islam adalah bidang utama dan minor adalah yang kedua. Jadi ada beberapa pilihan lah yang ada di sana, sebagai contoh pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan khas, pendidikan kesihatan Islam dan seterusnya. Dan boleh didapati juga pada hari terbuka nanti, iaitu bus maklumat bahagian hal ehwal akademik. Jadi di sana boleh diperolehi maklumat berkaitan dengan tata cara pendaftaran, kemasukan dan juga syarat-syarat kemasukan untuk menyambung pengajian di KUPSB, insya-Allah. Tadi ada dikongsikan juga maklumat-maklumat boleh didapati di hari terbuka nanti. Mungkin kalau boleh dikongsikan dengan penonton hari ini mengenai dengan pengisian pameran. Saya percaya kalau hari terbuka ini merupakan satu wadah yang paling istimewa, yang paling tepat sekali untuk tadi mempamerkan hasil-hasil kerja pelajar-pelajar barangkali ataupun perkembangan dari segi kursus yang ditawarkan. Mungkin boleh dikongsikan. Baik, terima kasih Tuan. Jadi insya-Allah berkaitan dengan pameran, ia akan dikendalikan bukan saja oleh pihak KUPSB, tapi ia dengan kerjasama beberapa agensi-agensi luar juga. Jadi dianggarkan sebanyak 20 petak. 20 petak pameran, co-curriculum juga disediakan untuk kunjungan orang ramai. Jadi antara pengisian pameran tersebut nanti termasuk penglibatan mahasiswa dan mahasiswi dalam pasukan-pasukan beruniform yang ada ditawarkan di KUPSB. Sebagai contoh kadet tentera, pasukan polis, bomba, pasukan pengakar, pandu puteri, bulan sabit merah dan sebagainya. Selain daripada itu akan ada pameran berkaitan dengan pelbagai kemahiran dan keusahawanan mahasiswa dan mahasiswi KUPSB sepanjang mereka mengikuti latihan di Pusat Pembangunan Belia. Jadi beberapa kemahiran itu sebagai contoh kemahiran masakan, kemahiran membuat kek dan pastry, kemahiran jahitan dan sebagainya. Akan ada juga pameran daripada penyertaan daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, petak jualan buku-buku berkaitan dengan pendidikan dan pengajian Islam, dan juga untuk menyerikan lagi hari studi di KUPSB akan ada sesi kongsi sama dengan agensi luar yang berkaitan dengan keusahawanan. Akan ada persembahan-persembahan pentas seperti memanah
bersilat, main hadrah, tausyih. Itu adalah aktiviti yang memang ada ditawarkan di Kupu SB. Kalau kita kan belajar memanah Kupu SB. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan juga ada bos-bos jualan makanan lah yang disertai oleh mahasiswa-mahasiswi Kupu dan juga orang-orang persendirian. InsyaAllah memang cukup padat sekali apa yang menyaksikan, mendengarkan daripada perkongsian tadi dan pengisian pameran dan juga hari terbuka ini. Nanti ada penonton, jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin dapat dikongsikan lagi sekali, akan berlangsung pada 4 dan juga 5 hari bulan Mac dari pukul 8 sehingga pukul 4. Dan seperti yang tertera sekarang ini adalah infografik mengenai dengan studi di Kupu SP tahun 2023 4 ke 5 hari bulan Mac tahun 2023 bersamaan dengan 11 hingga ke 12 hari bulan Syakban 1444 Hijrah. Betul, dan antara pengisiannya turut diadakan pameran dan juga promosi, ada persembahan dan juga ceramah motivasi dan juga expo jualan. Kita bolehlah mencuba nanti insya-Allah pada 4 hari bulan Mac hingga 5 hari bulan Mac. Jadi Puan, sasaran pengunjung dan mungkin dapat dikongsikan bagaimana nih kalau sekiranya orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan hari terbuka tersebut dan bagaimana untuk menghubungi ini Puan? Baik, terima kasih Puan. Jadi memang hari terbuka tadi di Kupu SB ini memang kita bukakan untuk orang ramai. Betul. Jadi orang ramai adalah dijemput, dialulukan, dipersilakan untuk datang ke College University dan juga sama-sama menyertai kegiatan dan juga acara-acara aktiviti yang sudah dirancangkan. Jadi datang beramai-ramai bersama dengan keluarga, dengan anak-anak walaupun anak-anak masih pada peringkat sekolah tapi dengan membawa anak-anak itu ke hari terbuka Kupu ni akan dapat merangsang diorang ni, membagi motivasi untuk diorang ni lebih berusaha dalam pembelajaran mereka. Dan insya-Allah kalau ada soalan mengenai dengan hari terbuka studi Kupu SB dan juga penerangan lanjut, bolehlah menghubungi Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam di talian 715-2914. Jadi saya ulangi lagi 715-2914. Dan maklumat terkini berkaitan dengan Kupu SB boleh juga diperolehi di laman sesawang rasmi Kupu SB di www.kupu-sb.edu.pn dan juga di social media rasmi Kupu SB iaitu Kupu SB_official insya-Allah. Alhamdulillah. So Kupu SB_official ataupun maklumat lebih lanjut lagi di laman sesawang www.kupu-sb.edu.pn. Mungkin untuk soalan terakhir menutup tirai wawancara kita ni hari ini ingin bertanyakan, mungkin boleh dikongsikan dari segi harapan, barangkali harapan Kupu SB sendiri dengan diadakan hari terbuka ini nanti. Silakan. Baik, terima kasih tuan. Jadi alhamdulillah memang College University Kupu SB sangat berharap dengan adanya diadakan hari studi di Kupu SB ini dapat membantu khususnya bagi para pelajar yang sedang mencari hala tuju ke mana akan meneruskan pengajian mereka tu selepas keluar daripada sekolah mereka. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hari studi di Kupu SB ini dapat memberikan pengetahuan dan maklumat yang terperinci mengenai dengan College University dan seterusnya dapat menarik minat pelajar-pelajar untuk masuk ke College University dan meneruskan pengajian mereka. Jadi ini memang harapan pihak Kupu SB sendiri iaitu untuk dapat melahirkan generasi-generasi muda yang bukan saja mantap dalam ilmu pengetahuannya khususnya dalam pendidikan Islam tetapi juga mantap dari aspek kemahiran-kemahiran mereka. Terutama sekali dari aspek soft skill mereka. Jadi memang matlamat utama Kupu ialah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berdaya tahan dan pada masa yang sama yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang dapat menyokong
kemajuan dan pembangunan negara tani, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, demikian tadi kita mengikuti satu segmen ya, iaitu Hari Terbuka Studi di Kupu SB, iaitu College Universiti Perguruan Agama bagi sesi akademik tahun 2023. Jadi Puan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Siti Khadijah, Pangeran Sulaiman merupakan seorang pengarah pejabat antarabangsa dan perhubungan awam Kupu SB, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Puan, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.